Alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik si Allah kita dapat sama-sama pada petang ini. Terima kasih kepada pihak Ustaz Muhammad sahabat pencinta Al-Quran dan yang menganjurkan kuliah kita pada petang ini. Saya ni untuk makluman saya dah jarang sangat terima kuliah online sekarang ni. Sebab selalu kecil hati. Kita duk biasa kuliah berdepan. Lepas tu start tempoh PKP tu dia buat start kuliah online. Tapi dia jemputnya kuliah online. Dia jemputnya kuliah secara online. Tapi semua pakai tutup gambar. Jadi saya dah rasa macam saya cakap seorang-seorang tu yang saya dah bagi tahu dekat mantu saya lepas ni tak maulah duk terima kuliah online dan sebab rasa tak seronok, rasa macam kita apa? Minta maaf cakap kadang-kadang perkataan macam terhegeh sikit. Kita macam nak menyampai tapi orang tak macam itulah keadaan. Saya terasa macam itulah. Sampai pernah sekali saya kata dekat dalam satu grup, saya kata kalau boleh bukalah video supaya saya dapat nampak interact kan, ada interaksi sikitlah dua-dua pihak tu. Dia taklah saya nampak macam seorang. Ada seorang tu dia boleh kata gitu, dia kata apa? Gatai ustaz ni, sebut itu. Kita bukan nak cerita macam bila kita jemput tetamu mai, lepas tu bayangkan kita jemput tamu mai rumah kita, kemudian kita duduk sembunyi kat belakang, kita dengar dia cakap. Jadi macam kurang adab sikitlah. Unless memang tak boleh tengok macam live Facebook ke apa semua, tu lain ceritalah. Tapi dalam interact macam tu jadi macam tak apa nak. Sebab tu saya beritahu dekat PA saya, kata kalau ada kuliah-kuliah online kita skip dululah macam tu. Tapi hari ni kita terima kelab pencinta sahabat pencinta Al-Quran ni, sebab Ustaz Muhammad mudah-mudahan perkongsian tu jadi manfaat untuk saya dan kita semualah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang diram sekalian, saya Ustaz Muhammad ahlan wa sahlan kepada semua. Dan di depan saya ni ada warga Darul Faizin lah. InsyaAllah, terima kasih. Sebab hari ni hari cuti, pekat-pekat balik ramai lah. Tapi yang ni yang ada yang berbaki, yang istiqamah. InsyaAllah, mudah-mudahan saya Muhammad teruskan istiqamah, insyaAllah. Allahumma salli. Okey, baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Surah Ali Imran ayat ke-85, Allah menyebutkan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut dalam surah An-Nahl pula, bila setiap daripada makhluk yang bernyawa ni, bukan sekat manusia saja, siapa saja dan apa sahaja yang diberi nyawa oleh Allah, dia akan mati. Kalaulah dia bukan dalam makhluk Allah yang disifatkan sebagai sifat makhluk yang bernyawa, macam batu ke, macam apa-apa sebagainya, seluruhnya makhluk Allah, dia tetap fan, dia panggil. Allah sebut dalam surah Allahumma salli ala Muhammad Dukhan, surah Muhammad Ar-Rahman kan, sifatnya fana, satu hari dia akan musnah. Tidak ada sesuatu yang kekal. Jadi bila sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Bila matinya itu, Allah sebut pula dalam surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai sahaja tempoh ajal mereka, tiadalah pula dikemudiankan walaupun sesaat, dan tidak pula lewatkan walaupun sesaat. La yastakhiruna sa'ah, tidak dilewatkan wala sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak dipercepatkan walaupun saat. Sampai time dia, di exact time tu, tepat tu, dia akan kembali ke rahmatullah. So ada orang yang mungkin dia duduk dalam keadaan dia koma berapa lama, dia berkata dia brain death, otak dia dah mati dah, tak ada dah. Dia maksudnya daripada sifat dia dah tak hidup dah. Tetapi dia ada life support dia. Ya, dia ada life support tu. Dia masih jantung dia ada lagi hidup, ada heartbeat lagi apa semua, consider hidup. Tapi dia tak ada apa-apa dah. Lepas tu matinya bila? Bila tempoh dia matilah dia.
Tapi perkiraan amalan dia tak mana? Perkiraan amalan dia berhenti kat mana? Berhenti pada waktu dia dah tak sedar diri dah lagi dah. Contoh lah, dia buat maksiat contoh. Dia buat maksiat, dia tengah buat maksiat. Lepas tu dia balik. On the way balik tu, dia accident. Accident dia koma. Dia koma, katalah 10 hari dia koma. Kemudian dia mati. So pengakhiran hidup dia bila? Mati dia bila? Pada hari dia matilah. Pengakhiran perkiraan kehidupan dia dan amalan dia tahu mana? Pada hari last tu. Apa perkataan dia yang last, apa perbuatan yang last tu, yang 10 hari awal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innamal a'malu bil khawatimiha. Sungguhnya amal Allah kira pada penghujungnya, pada time. Jadi semua orang simak dan waktu kita kena jaga sungguh-sungguh, sebab kita tak tahu betul-betul bila pengakhiran kita. Ada orang-orang soleh, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Allah bagi dekat dia pengetahuan awal sebelum dia nak mati. Lepas tu kita tengok ada orang yang dia sempat wasiat-wasiat kan? Ada seorang tok guru ni, syekh ni, dia nak pergi umrah. Umur dia dah 80 lebih dah. Tua sangat dah. Lepas tu Salih Semak kata dah sampai time tu, dah nak pergi. Orang duk pesan kat dia dah tak apa nak sihat waktu tu. Dia kata tak usah pergi lah Syekh, kita tangguh dululah, nanti kita pergi. Tak, dia kata dia nak pergi juga. Dan bila sampai di Madinah, dia meninggal kat sana. Ceritanya memang Allah dah fahamkan kepada dia, dan dia faham bahawa dia nak mati dah. Ustaz Ismail. Jadi ada orang yang Allah fahamkan untuk dia. Maksud orang-orang yang soleh. Ada orang yang diberi tanda tapi dia tak tahu tanda tu. Sebab tu tak usah duk cari-cari tanda. Duk berasa macam pasal apa lah, duk denyut-denyut tang ni, dia pun pergi Google dekat dalam internet. Denyut tang ni adakah ni tanda-tanda 100 hari sebelum kematian ke apa. Lepas tu dia duk gelisah seorang-seorang. Kan Salih Muhammad. Rupa-rupanya ada apa-apa ke penyakit apa ke. Dia duk gaduh yang tu gaduh tu, apa duk gelisah apa semua, jadi anxiety lah apa macam-macam. Kalau Allah nak bagi dia kepahaman bahawa dia akan meninggal dunia, maka dia faham kata dia akan meninggal dunia. Dia faham, maksud dia tahu. Dan biasanya kepahaman ni Allah akan bagi kepada orang-orang yang saleh. Sebab tu dia boleh buat persiapan. Kita tengok ada orang yang bersungguh-sungguh, dia nampak ibadat dia nampak. Pasal apa nampak ni macam. Pasal apa ada yang panggil anak-anak beranak dia pekat-pekat balik, lepas tu siap agi-agi harta buat faraid, buat hebah macam cantik bagi tahu apa semua elok-elok apa. Allah sebab pasal apa tu? Pasal Allah bagi dia faham yang dia sudah sampai waktu dia untuk dia kembali ke rahmatullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bila sampai waktu dia, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak akan dilambatkan walau saat, dan tidak akan dipercepatkan walaupun saat. Surah An-Nahl ayat ke-61. Nabi SAW juga peringat kepada kita agar sentiasa mengingati mati di mana saja kita berada. Kata Nabi SAW, ijatulun tarik kursi, akthiru dhikra hadhimil ladat. Kata Nabi SAW, yakni al-maut, hendaklah kamu sekalian banyak mengingati suatu peristiwa yang memutuskan segala kelazatan, iaitulah kematian. Nabi SAW lalu kat para sahabat duduk bersembang-sembang. Saya cuma duduk bergelak-gelak ke gelak. Saya cuma gelak-gelak gitu. Lalu subhanallah salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu Nabi SAW pesan dekat mereka, selalulah duk ingat juga benda yang memutuskan kelazatan ni. Nama dia yakni kematian. Besok kita peringat, orang beringat selalu. Orang yang sentiasa ingat tentang kematian ni bukan menyebabkan dia jadi mundur, malas, takut sampai tak reti, sampai tak boleh nak buat apa. Orang tengok, takutlah kalau mati ni macam mana, kalau mati macam mana. Lepas tu jadi macam mana? Sampai tak mau buat apa. Sampai duduk kurung dalam bilik, sampai makan pun tak lalu, sampai dah. Saya nak lagi kata apa? Kerjalah kamu, Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana kamu nak hidup selama-lamanya. Maksud bersungguh tu. Dan beribadatlah kamu seperti mana kamu nak mati esok hari. Macam nak matilah. Buat ibadat tu sungguh-sungguh. Sebab tu ulama ajak kat kita, dia kata nak dapat kesedapan dan kelazatan dalam ibadat ni, cuba anggap itu yang terakhir. Cuba anggap
perbuatan tu perbuatan terakhir. Maka kita akan bersungguh untuk buat satu-satu benda. Semayang zuhur tadi, confident tak saya boleh semayang asar? Tak confident. Lepas tu pasal apa semayang zuhur tadi buat lengan-lengan aja? Kan? Contoh kan? Pasal apa lengan-lengan semayang zuhur tadi? Padahal tak tahu boleh jadi tak? Sagi asar pun tak ada dah. Semasuk dia kata apa? Kena perelok sungguh-sungguh. Pasal takut sagi ikut itulah yang last. Pi umrah ke? Pi haji ke? Buat apa saya hidup? Buat apa? Benda buat apa? Sama ada benda bahagian dunia atau benda bahagian akhirat. Buat tu dengan anggapan itu yang paling akhir untuk dia. Dia pergi kerja pun sama. Kalau pergi kerja hari ni hari terakhir, mana buat apa? Buat kerja sungguh-sungguh, buat kerja elok. Baca Quran, tahun-tahun ni lah Quran, bacaan Quran terakhir baca. Sedekah, tahun-tahun ni lah sedekah yang terakhir yang aku bagi. Maka dengan dia menganggap demikian dan merasakan demikian, maka dia akan bersungguh untuk buat semua benda. Pergi elok sungguh-sungguh. Allahumma salli. Maka Nabi kata apa? Ingatlah, hendaklah kamu sekalian banyak mengingati satu peristiwa yang memutuskan kelazatan dunia, iaitulah kematian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga pernah ditanya, siapakah mukmin yang paling cerdik? Dalam ramai-ramai manusia ni, orang mana yang paling cerdik sekali? Adakah orang yang ada PhD? Double PhD, dia 2 PhD dia buat. Dia terror punya kan. Tak ada, kalau PhD ni masuk apa? Pengajian habis dah. Tak ada mengaji lepas pada tu dah. Habis dah mengaji tu. Kan? Sebab setakat SPM, diploma apa-apa, tak ada apa lagi. PhD dah. Pengajian habis dah, tak ada mengaji lagi dah. Itukah orang yang paling cerdik? Tak. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal isti'dad ulaikal akyas, kata Nabi SAW. Orang yang paling banyak mengingati mati dan paling elok persediaannya untuk kehidupan selepas mati, mereka itulah orang mukmin yang paling cerdik. Baru kita tahu rupanya orang paling cerdik daripada kalangan kita ni ialah orang yang dia banyak ingat mati. Bila dia banyak ingat mati, apa dia jadi? Dia akan jadi orang yang banyak persediaan dia untuk berhadapan dengan mati. Sebab dia ingat mati. Waktu kita kena keluar daripada satu sifat namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ghaflah. Ghaflah. Kalau ghaflah Penang ni dia lain. Penang dia cakap ghaflah juga. Tanya Haji Nordin, dia tahu lah. Dia orang Penang, dia Sungai Puyu. Ni tahang ni ghaflah tu je lah. Dia buat duduk ghaflah sangat tau. Ghaflah Penang ni masuk kelang kabut. Kalau kelang kabut tu panggil ghaflah Penang. Tapi ghafilun atau ghafilin dalam bahasa Arab tu masuk orang-orang yang lalai. Orang ghaflah dalam bahasa Arab masuk lalai. Lalai ni jenis tak ingat, jenis lalai ni, kata Imam Hasan Al-Basri ni, dia tiap hari tu dia tak ingat mati pun. Dia bangkit tiap hari dia langsung tak ingat mati. Tu masuk orang lalai. So kita ni kalau tiap hari langsung tak ingat mati ni, masuk kita lalai. Ada orang yang Allah bagi dekat dia rasa sentiasa takut nak mati, sentiasa ada kerisauan dia mati hari tu, maka Allah cabut sifat lalai pada dia. Dia bangkit pagi-pagi, kalau aku mati hari ni lagu mana lah dah. Maka dia buat apa? Dia kena pastikan dia mayang tahajud ke, sekali dia mayang duha lah, sekali dia semayang qabliyah ba'diyah lah, sekali dia baca Quran lah, sekali dia sedekah lah, sekali dia beramal dengan amalan-amalan yang Nabi SAW pesan dekat dia. Nak kena baca Sayyidul Istighfar ni. Pasal apa nak baca Sayyidul Istighfar ni? Pasal takut mati hari tu. Man qalaha min nahari muqinan biha famata qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-laili muqinan biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah, atau kama qala. Nabi kata, hadis Bukhari, Nabi kata, siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siangnya, dia baca dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum daripada malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa baca dengan yakin sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. So pagi tadi baca Sayyidul Istighfar tak?
Baca. Pasal apa baca? Pasal takut mati hari itu. Nabi kata apa? Dia daripada ahli syurga Allah. Lepas subuh baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 marat, 7 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata, maka dia akan mendapat perlepasan daripada api neraka. Lepas subuh baca, lepas maghrib baca. Kalau dia mati pada hari tersebut, dia akan dapat perlepasan daripada api neraka. Sayyidul istighfar baca, dia jadi ahli syurga. Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, dia dapat perlepasan daripada api neraka. Cantik dah jaminan tu kalau mati hari tu. Betul tak ni? Pagi-pagi pula baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Pasal apa baca 3 kali? Takut juga mati hari tu. Sebab Allah tak akan timpa musibah pada siapa-siapa, pada apa-apa dia, keadaan apa sekalipun, kalau baca bismillahilladzi 3 kali tu. Kalau dia baca maksud dia tak mati lah hari tu. Kemungkinan musibah tu tak ada. Cumanya kalau dia mati pada hari tu, takdirnya, maka Allah akan lupakan dia untuk beramal dengan amalan tu. Hari tu dia lupa, dia tak ingat. Maka bila dia baca jadi apa? Jadi pahala kat dia. Jadi pahala kat dia. Maka dengan ingat tu menyebabkan dia beramal. Dengan beramal tu jadi pahala, jadi kebaikan kat dia. Betul tak ni? Nabi SAW ajak kat kita, ulama ajak kat kita, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah, 2 ayat terakhir. Salat sahabat. Amal 7 kali pagi, 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib. Salat ala Muhammad. Siapa? Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita pada hari tersebut. Tapi kalau hari itu Allah takdirkan dia untuk meninggal, dia tak boleh nak baca. Dia terlupa, dia tak ingat, terlepas. Sahabat saya cerita, tok dia tu, nenek dia lah, orang utara cakap tok. Nenek dia tu tak pernah miss tiap-tiap hari lah, pada ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Tapi hari yang dia nak mati tu, hari tu orang peringat dia baca pun dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Tahu dah. Ada itu saya jumpa seorang Tan Sri. Dia dulu pilot TUDM, Tentera Udara. Dia kata, Ustaz, kami kalau tiap-tiap kami nak naik flight, hari tu takdir ada jadual kami untuk flight, untuk terbangkan ni, kami pagi tu make sure kami baca laqad ja'akum. Kalau kami tak baca hari tu, kami tak berani nak naik. Terlupa nak baca ke? Macam-macam lah sana tu. So ulama tu, tok guru duk pesan kat dia contoh. Saya nak bagi contoh, bila kita sentiasa ingat mati dan kita takut kita mati pada hari tersebut, apa kita buat? Kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk kita perbanyakkan ibadat. Perbanyak ibadat. Pasal kita takut kita mati hari tu. Tapi orang yang langsung tak ingat, kata kod dia mati pada hari tu, maka dia akan buat apa benda yang dia suka. Mana? Kalau orang yang ingat mati, agak-agak dia nak pergi tengok dak konsert Billy apa, Billy menentang apa tak, kan Billy ke apa. Nak sampai 20-30 ribu orang pergi tengok. Kalau dia takut, dia tahu nak pergi tengok start pukul berapa malam, nak kena pergi pukul berapa tengah hari kena ada kat sana. Tu sembahyang zuhurnya lagu mana, sembahyang asarnya lagu mana, sembahyang maghribnya lagu mana. Takkan nak buat jamak kasar kot. Tengok wayang takkan nak jamak kasar pula kot Betul nak semayangnya lagu mana apa semua. Saya takut berapa ramai orang yang tak semayang betul-betul hari tu. Lepas tu agak-agaknya kalau orang tu dia ingat, kalau aku mati malam ni macam mana, agak dia nak pergi tak tuan? Tu hari last tu. Sanggup dah dia nak korbankan hari tu. Kalau dia tahu kata dia akan mati hari tu, dia mati dekat konsert tu. Dia tak apalah, alang-alang main buat benda yang hebat ni. Seronok tengok ni, tak apa mati pun tak apa kot. Betul. Ada seorang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala, dia jual burger. Dia jual burger buat sendiri lah. Daging burger tu dia proses sendiri, dia buat sendiri. Saya tak ingat tahun berapa, dan saya tak ingat juga nama dia. Satu hari dia balik ke rumah dia. Dia balik ke rumah dia. Dia tengok dalam kisah tu girlfriend dia lah, orang putih. Bukan bini dia, tapi dia berduduk dengan girlfriend dia. Rauf tu, kucing.
dia duduk dengan girlfriend dia, dan dia nak seorang dengan girlfriend dia tu lah. Bila dia balik ke rumah, dia tengok girlfriend dia tak ada di rumah. Girlfriend dia lari dengan bawa dengan anak dia sekali. So dia sudah marah. Bila dia marah, dia keluar pergi cari girlfriend dia tu. Dan dia jumpa, dia ada satu tempat yang girlfriend dia suka melepak di bawah jembatan. Dia pun pergi cari dekat bawah jembatan tu dengan harapan girlfriend dia dekat alam tu. Lalu subhanallah, apa dia buat? Dia tanyalah, ada dua orang gelandangan yang sedang duduk kat bawah tu. Nampak tak perempuan ni sekian-sekian dengan anak? Dia kata, kami tak nampak. Disebabkan dia panah baran, dia bawa kapak. Dia tengah marah, dia kapak kawan tu, dua orang tu. Dia kapak sampai mati. Dua orang tu kena kapak dan mati. Peristiwa itu dilihat oleh seorang nelayan yang duduk tepi tu. Dia tu kawan tengah duduk mengai, tengok, oi, dia pun terkejut. Dia pun baling kapak kena kawan tu, dan 3 orang mati hari tu. Dia buat apa? Dia buang mayat-mayat tu dekat dalam sungai tu. Lalu dia pun balik ke rumah. Lalu dia kena tangkap. Tapi disebabkan tak ada bukti, tak ada siapa yang nampak atau sebagainya, pun tak boleh nak sabit kesalahan. Selepas berapa lama dia dibebaskan daripada penjara. Bila dibebas daripada penjara, dia rasa masih tak puas hati lagi. Ini kisah benar ni. Ini bukan cerita mereka-reka ni. Saya tak ingat dia punya tempat dia, nama dia, tahun bila. Saya minta maaf. Saya tengok dia punya cerita tentang dia ni. Dah tak plan nak cerita kat tuan-tuan pun, tu yang tak hafal nama tu. Hafal nama pun kan ada faedah apa pun saja dah nak cerita. Kalau hafal nama pun tak masuk periksa agaknya. Lepas tu Saleh Semat, dia pun digatai pula dapat tangan kiri pula tu. Macam mana? Tangan kanan okey lagi dia kita. Lalu subhanallah Saleh Semat, lalu dia ingat dia keluar tu dia dah insaf dah. Dia keluar, dia nak pergi cari lagi tu dia punya girlfriend dia, dengan sebab dia duk sangka kata girlfriend dia lari dengan jantan lain. Gitulah. Dalam cari-cari tu saya selamat, dia berjumpa dengan sama kes juga yang sama. Dia tanya orang tu tak jawab, dia buat kapak, dia kapak pula orang tu. Cuma kapak dia kali ni dia tak buang dalam sungai. Tadi buat apa? Dia balik rumah dia. Dia balik rumah dia, dia dapat satu idea. Buat apa? Daripada duk pergi cari daging kat market, baik guna daging orang tu. Maka dia pun potong-potong tangan, potong apa semua. Dia pun buat macam dia lapah-lapah daging apa semua. Dia pun simpan dalam peti. Lepas tu bila dia masuk dalam pengisap daging tu apa semua, dia buat daging-daging burger yang dia jual. Dia jual. Dia jual Saleh Semat itulah berlangsung sekian lama. Dia bunuh seorang lagi, dia buat daging. Dia habis lagi, dia bunuh seorang lagi, dia buat daging lagi. Itulah berlaku. Dia jual daging burger guna daging orang. Kemudian takdir cerita ada seorang yang berjaya melepaskan diri. Bila dia kena tangkap, dia sebelum dia sempat dibunuh tu, dia sempat melarikan diri, dan dia buat laporan polis dan ditangkap. Bila ditangkap, dan saya nak cerita ni, ada orang yang dicerita dia sanggup lah. Bila dia ditangkap, dia dibicarakan, dan dia mengaku dia dah bunuh lebih 10 orang. Waktu dia siap cerita, daging burger dia sedap. Dia kata daging burger dia sedap, ramai orang beli, orang makan tak rasa. Lepas tu sebagainya. Saya jawab, kemudian dia kata apa? Dia kata kamu tak akan dengar perkataan maaf daripada saya. Sebab dia kata kalaulah dia dihukum mati sekalipun, dia kata dia tak akan menyesal apa, sebab dia buat satu benda yang dia suka. Kalau dia dihukum mati pun tak sebab, dia kata I enjoy it. Dia kata dia suka buat benda macam tu. So ada orang yang dia sanggup mati atas benda apa yang dia suka buat tu. Dia tengok buat, dia kata biarlah dia masuk dalam neraka sampai Allah sampai dia sampai bila-bila ke dia hancur dalam neraka pun tak kisahlah, asalkan dia buat benda yang dia suka. Lepas tu dia pesan apa? Kalau kamu nak pergi beli burger tepi jalan tu, tengok sama. Tanya-tanya. Tak kali harap sangat dia pesan lagu tu. Dia kata, tu nak cerita, saya nak kaitkan dengan apa? Dia kata, bila ada orang yang dia akan buat satu benda dan dia rasa okey dengan benda dia sanggup, kalau dia mati pun tak apa. Lalu kadang ada kes dia bunuh orang, biar asalkan aku puas hati. Kalau aku kena apa pun tak apa. Kita orang beriman bukan macam tu. Kita yakin bahawa amal kita Allah kira tang hujung. Amal kita Allah akan kira tang hujung dia. Dan kita harapkan apa yang kita buat pada hujung itu ialah perbuatan yang paling baik. Sebab Nabi kata apa?
amal kita Allah akan kira di penghujung. Jadi banyak faedah yang kita boleh dapat bila kita sentiasa ingat mati. Ini program yang kita buat ni ialah untuk tujuan yang macam inilah. Tujuannya ialah untuk kita sentiasa memperingatkan diri kita dan memperingatkan semua tentang supaya sentiasa kita ingat tentang kematian. Jadi bila kita dapat seorang ulama bernama Ad-Daqqaq, dia menyebutkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kitabnya At-Tazkirah fil Ahwalil Mauta wa Umril Akhirah daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dia memetik perkataan Imam Ad-Daqqaq ni, dia menyebutkan bahawa orang yang banyak mengingati mati ini dia akan dapat 3 kelebihan. Yang pertama, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sekali ialah boleh ingat mati, dia selalu cepat dia taubat. Dia akan segera bertaubat. Maksudnya apa? Buat silap lah. Dan memang kita tak pernah, mana ada manusia yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Setiap orang pun mesti nanti buat salah, kan? Tapi disebabkan dia selalu ingat mati, apa dia buat? Dia akan cepat-cepat taubat lah. Dia buat salah, ya aku takut aku mati hari ni, baik taubat saya, ya Allah ampun dosa aku. Sedangkan orang yang dia tak ingat mati, apa dia buat? Dia tangguh lagi taubat dia. Kemudian pun tak apa, ni panjang lagi umur, nanti tua-tua taubat lah, mudah-mudah ni enjoy lah dulu. Kita enjoy, dia kata kan, enjoy dulu. Pasal apa enjoy? Pasal muda lagi, nanti tua-tua nanti kita taubat lah. Rasa confident sangat dia boleh sampai tua lah. Allahumma salli alaihi. Yang keduanya tuan-tuan, hatinya akan sentiasa bersifat qanaah. Itu dia akan rasa syukur dengan setakat mana yang Allah bagi kepada dia, redha. Syukurlah dekat ni lagi banyak-banyak lagi nak jawab banyak pula, lebih-lebih lagi apa mah. Nak fikir nak cari lagi. Tak payahlah, ni kita pun Allah bagi nikmat banyak sangat dah ni, cukup lah ni. Pasal apa ni? Saya tak tahu kot saya mati macam mana. Saya nak berhutang lagi, saya mati lagi lagu mana kalau tu fikir aku tu. Tak apalah, tak payahlah. Dia cukup, dia kena lah. Yang ketiga ni dia akan jadi apa? Kata Daqqaq, yang ketiganya ialah dia akan gemar untuk beribadah. Dia akan gemar untuk beribadah. Dia banyak buat ibadat. Dia seronok buat ibadat. Bukan seronok buat ibadat tu, tapi dia memaksa diri dia untuk melakukan banyak kebaikan sebab dia takut dia mati. Maka dia dikira macam orang yang gemar untuk beribadah. Jadi ada pun orang yang lupa tentang kematian disebut sebagai orang yang ghafilin ni, teman. Orang yang ghafil, ghafilin ke ghafilun ni, orang yang lalai ni. Salat syahadat dia akan dapat 3 perkara juga. Apa dia? Yang pertamanya, dia suka tangguh-tangguh taubat. Relax lah dulu. Nanti pun boleh taubat. Lawai lagi, relax dulu, boleh buat maksiat lagi. Yang keduanya tuan-tuan, dia tidak redha dengan rezeki yang ada. Yang ni timbul dalam hatinya sifat tamak. Rasa macam nak hidup lama lagi, banyak lagi nak pakai ni, banyak lagi nak guna lagi, banyak lagi nak himpun tu, kan? Ni makcik-makcik yang duduk kat sini ni yang duduk ni, ada duk fikir lah nak pergi beli rumah lagi ke apa, nak buat rumah besar lagi satu ke apa semua. Ada duk fikir begitu? Tak ada dah. Pasal apa? Pasal dah cukup lah Ustaz. Duduk kat sini dah. Nak duduk di sini sampai bila ni? Sampai mati lah Ustaz. Nak buat apa lagi? Betul ke? Kan? Makcik-makcik, kalau ada makcik-makcik meninggal kat sini, saya nak simpan belakang-belakang ni. Bagi dekat sikit dengan madrasah lah. Betul tak? Nanti suruh dia buat urusan dia pergi cari ni, buat ni, cari tapak-tapak tahu mana, bagi duduk dekat madrasah tengok orang duduk mengaji. Tu budak-budak saya dulu, saya pergi dekat tempat Ustaz Abu Bakar Cik, Ustaz madrasah Ustaz Abu Bakar Cik. Bila dia meninggal, depa simpan dia di antara asrama pelajar dengan masjid. Perjalanan daripada asrama pelajar dengan masjid tu, kubur dia betul-betul dekat tengah jalan tu. Jadi pelajar-pelajar ni setiap hari nak pergi sekolah, nak pergi ke masjid tu, mereka akan singgah dulu kat situ, baca Fatihah tu. Tu jadi rutin tiap-tiap hari. Kata Allah, untunglah. Makcik-makcik yang duduk kat alam ni, mana meninggal nanti, kita ikhtiar-ikhtiar kat sini, bagi pelajar-pelajar kita tiap hari duduk baca doa kat kita, kan. Boleh ke tu? Kan tak mau lagi kan, dia cerita lama-lama ni tu 30-40 tahun lagi kot. Kan? Saya pasal apa? Tak mau nak fikir lah ni. Fikir apa lagi? Nak beli rumah apa lagi? Nak buat besar apa lagi? Nak berniaga apa? Invest apa lagi? Tak ada fikir lah. Pasal apa? Pasal cukup dah, reta dah.
Pasal apa? Pasal banyak ingat mati. Pasal apa banyak ingat mati? Pasal duduk dalam madrasah. Dalam madrasah. Yang ketiganya, sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan berlaku dekat dia? Dia jadi malas beribadat. Malas lah. Nak kalut-kalut buat apa? Nak bersungguh-sungguh buat apa? Pasal panjang lagi usia ni, dia tak fikir lagi dia nak mati. Demikian kata Ad-Daqaq, seorang ulama yang dipetik oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita tengok pula makna kematian. Apa maksud kematian? Para ulama Islam ketika mentakrifkan tentang kematian, mereka menyatakan kematian ialah terputusnya ikatan roh dengan badan. Yakni terpisahnya, berlaku perpisahan di antara roh dan jasad, dan berpindahnya manusia daripada satu alam kepada satu alam yang lain. Dari roh dia tak mati, roh tu sentiasa ada. Cuma kematian ni ialah berpisahnya di antara roh dengan jasad. Jasadnya habis dah, tentu dah habis dah. Tapi roh dia terus lagi. Roh dia terus hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu perpisahan tu disebut sebagai hari kematian. Dan hari kematian juga kita berpindahnya Allah SWT manusia itu daripada satu alam kepada alam yang baru. Jadi daripada takrifan kematian itu dapat kita fahami bahawa kematian bukanlah penamat hidup bagi seorang mukmin. Apabila seorang itu mati, tidaklah bermakna tamat riwayat hidupnya, sebagai yang selalu kita sebut, sudah tamat riwayat hidupnya. Tamat riwayat hidupnya. Tak tamat lah, dia panjang lagi cerita dia tu. Yang terhenti tu apa ni? Jasad dia terhenti tu, simpan tu. Pergi korek-korek tengok pun dah hancur dah. Pasal apa? Dia terhenti tu dah habis dah. Hidupnya tak mana? Dia duduk alam lain. Alam tu nama alam barzakh. Menunggu hari kiamat, dia duduk satu tempat berhenti, dia nama alam barzakh. Alam dinding dia panggil. Dinding dia antara dunia dengan akhirat, dinding dia duduk tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi walaupun jasad manusia tu hancur disebabkan apabila berlakunya kematian, namun rohnya tidak hancur. Oleh demikian manusia akan menempuh alam lain selepas kematiannya mengikut perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada beberapa peringkat kehidupan. Kita hidup ni beberapa alam. Yang pertama tuan-tuan, peringkat dia panggil peringkat tak ada. Peringkat tak ada. Iaitu peringkat belum dijadikan oleh Allah. Belum ada dalam kandungan ibunya. Belum dilahirkan ke muka bumi. Hal ata 'alal insanu hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Allah sebut dalam surah Insan ayat pertama, bukankah pernah datang kepada manusia satu ketika dari masa yang saat itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tak ada nama, tak ada apa, tak ada bentuk lagu mana, putih, hitam ke, rambut kerinting, tinggi, rendah, kurus, gemuk, tak ada lagi kat dia. Waktu tu disebut alam roh. Kita duduk alam tu. Saya selamat. Allah tanya dekat kita, Allahumma salli ala Muhammad. Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana? Apakah kamu bersaksi aku Tuhan kamu? Macam mana perkataannya? Alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum. Allah tanya, apakah kamu tu, alakah aku Tuhan kamu? Kita kata, bala syahidna, bahkan kami bersaksi. Waktu tu mengaku. Waktu tu semua orang daripada kita bersaksi bahawa Allah tu Tuhan kita. Waktu tu kita ni tak ada nama lagi. Orang tak kenal lagi. Tak ada apa. Jadi waktu tu disebutkan bahawa waktu kita tak ada lagi sebelum Allah melahirkan kita dekat dunia ni. Kata Imam Ibn Kathir, Allah memberitahu tentang manusia bahawa dia menjadikan mereka setelah dulunya mereka tidak ada apa yang patut disebut kerana bertapa kerdil dan lemahnya mereka. Nak cerita nak action apa? Nak action apa dengan apa yang kita ada ni? Kita ni semua action tuan, ada action kita. Jangan kata orang kaya aja action. Tak. Kita ada bahagian kita yang kita action. Kita rasa kita hebat pada orang, ada kan? Benar. Apa yang tu pun tak erti, apa yang ni pun tak ada, apa yang tu pun tak boleh, apa yang ni pun tak tahu. Macam tu lah. Ada kita rasa kita lebih pada orang, ada. Tapi ingat dulu kan ada apa? Dulu nama pun tak ada, muka pun tak ada, rupa pun tak ada. Tak ada apa. Ibn Kathir sebut Allah nak beritahu, kata kamu dulu tak ada. Dan abang kata kamu ni lemah, kamu kerdil saja.
Mai peringkat kedua, peringkat kehidupan dalam perut mak kita. Jadi duduk dalam perut mak kita ni 9 bulan, hidupnya 5 bulan. Sebab sebelum 4 bulan tu dia tak hidup lagi. Roh belum ditiupkan masuk dalam perut mak dia, dalam perut dalam dia. Jadi dia ada janin saja, tapi janin tak hidup lagi. Kata Nabi, Allah sebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Az-Zumar ayat ke-6 sebut Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah sebut dia, yakni Allah menciptakan kamu dalam perut ibu kamu daripada satu kejadian ke satu kejadian dalam 3 kegelapan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahawa dia menjadikan manusia dalam perut ibunya dengan kejadian secara berperingkat-peringkat. Pertama nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Kemudian disempurnakan kejadiannya sampai dia jadi Allahumma salli alaihi. Dan ada 3 lapisan yang Allah sebut, 3 kegelapan dalam surah Az-Zumar itu, dengan maksud kata ulama mufassir, iaitulah 3 lapisan. Lapisan yang menyaluti janin, lapisan rahim, dan lapisan perut. Janin kan dia ada tu, kantung tu, tu satu lapisan. Kemudian rahim pula satu lagi, perut pula satu lagi. Ni dia panggil mukjizat Al-Quran. Mana orang nak tahu kan? Kalau dia pergi check, dia mana tahu ni, kemudian dia baru tahu jadi lagu-lagu mana. Tak ada mikroskop, teleskop, mana ada zaman tu. Skop production Yusuf Haslam pun tak ada lagi. Zaman tu semua tak ada lagi. Macam mana Nabi tahu, macam mana Allah tahu? Mukjizat. Itu menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dia panggil Allahumma salli. Mula-mula sekali nutfah, yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari nutfah. Nutfah ni campuran ayat mani lelaki perempuan. 40 hari Nabi kata. Thumma yakunu alaqah. Kemudian berubah jadi alaqah. Waktu nutfah ni tak tahu apa lagi ni, picek pun tak tahu lagi ni. Duduk campur dalam perut tu, orang tak tahu lagi. Thumma yakunu alaqah. Kemudian berubah jadi alaqah. Alaqah ni segumpal darah. Segumpal darah. Alaqah ni juga maksud lintah. Apa sifat lintah? Dia memanjang itu, makan darah, lembik, sama dengan janin dalam perut. Memanjang ni macam telinga ni. Lepas tu makan darah juga, bakar darah haid tu. Makan darah. Kemudian Allah Musa Ismail jadi lembik juga. Sama. Berapa hari tu? 40 hari juga. So 40 hari campur 40 hari jadi 80 hari. 80 hari jadi lebih kurang 2 bulan setengah. Lebih kurang 2 bulan setengah. 2 bulan setengah waktu tu cuba pergi check dah. Nampak dah ada tanda dah, ada tanda kata dia dah mengandung dah. Bila pergi scan tengok, dah betul lah macam anak lintah kat dalam tu. Macam ni. Tengok ni. Thumma yakunu mudghah. Kemudian berubah jadi segetui daging. Waktu ni dah mula dah nampak dia punya tangan dia, nak nampak dia kaki dia, nampak dah sikit. Kata Nabi mithla dhalik 40 hari juga. So 40 hari campur 40 hari campur 40 hari. Jadi 40, 80, 120. 120 hari bahagi dengan 30 hari sebulan, maksudnya 4 bulan. So bila 4 bulan kandungan, thumma yursalu ilaihil malak, diutuskan kepadanya malaikat. Buat apa? Fayunfu fi ruh, tiup roh. Jadi Nabi beritahu dekat dalam hadis ni, bila usia kandungan 4 bulan barulah roh ditiupkan ke dalam janin. Itu baru dah ada nyawa. So maksudnya dia hidup dalam kandungan perut tu selama 5 bulan ni. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup 5 bulan ghalibnya, kebiasaannya. Jadi 9 bulan adalah ghalib. Kemudian mailah peringkat yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mai peringkat ketiga, peringkat kehidupan dalam dunia.
setelah berada dalam perut ibu selama 9 bulan menurut kebiasaannya, maka manusia pun dilahirkan ke dunia. Firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat ke-78. Dan Allah lah jua yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Waktu keluar daripada perut mak, tahu apa? Tak tahu apa. Tahu apa? Teriak je. Tapi mak dia boleh faham dia teriak apa. Ayah tak faham. Teriak bunyi sama aja. Wah wah. Lapak tu. Oi, mak tahu. Wah tu nak berak tu. Wah kita bunyi wah tu yang kita faham. Tak apa. Orang lelaki-lelaki je tu lah. Allah bagi sifat tu dekat mak. Mak boleh faham bahasa bayi ya. Dia tahu apa? Dia tak tahu apa. Nak pakai baju dia tak tahu, nak berjalan dia tak tahu, nak makan dia tak tahu, dia tak tahu. Nak tak tahu apa. Salih Samad. Waktu tu Allah kata apa? Allah Samad. Allah kata la ta'lamuna syai'ah. Dia tak tahu apa-apa pun bila keluar daripada perut kandungan ibu kita, dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni akal fikiran. Allah bagi. Supaya apa? Dalam ayat ini Allah kata supaya kamu bersyukur. Tengok mata boleh tengok elok, telinga boleh dengar elok, akal boleh fikir dengan sempurna. Buat apa? Alhamdulillah. Yang kita ni kerja komplain tak habis-habis. Semua komplain, semua komplain, semua tak kena, semua tak best, semua tak syok, semua tak betul. Aku seorang je yang betul. Semua tak betul. Saya sempit lah, walau rumah sempit sangat lah. Ada juga rumah, ada orang rumah tak ada. Kereta ni lah kecil lah, sak rosak. Ada gak kereta, ada orang kereta tak ada. Anak ni panggil macam-macam lah, buat ni Allah pening kepala dengan anak. Ada Allah bagi anak tu kat kita. Ada orang langsung tak ada anak. Saya cuma dia lenguh lah tangan-tangan ni, tak tahu lah ustaz ni apa dia. Ada kat tangan tu orang ni langsung tak ada tangan. Malam saya pergi majlis malam ada seorang kakak tu, muda lagi, saya ingat muda pada saya lagi, apa anak kecil duduk atas kerusi roda. Pasal apa ni kak? Cik manis. Lepas tu kaki kena potong lah dah. Muda lagi, kaki tak ada lah, duduk atas kerusi roda. Sebab kita ni Allah awak lah, sakit pinggang lah, lenguh lah, duduk kuliah ni apa nak berhenti lah, macam lah. Saya tak syok lah, macam komplain saja kita ni pada nikmat Allah. Kita tengok kisah Abu Kulabah. Abu Kulabah tu salih alaihi Muhammad. Abu Kilabah. Ada Abdullah bin Muhammad. Dia lalu dekat satu tengah kawasan padang pasir tu, ada satu khemah. Dia duduk dengar ada suara dekat dalam tu, alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah mengurniakan aku lebih pada orang lain. Alhamdulillah kepada Allah yang telah mengurniakan kepada aku lebih pada orang lain. Alhamdulillah. Ulang itu. Dia pun masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buka itu, tengok ada seorang lelaki duduk terbaring, tangan kudung kaki, kudung mata, tak nampak, telinga tak apa dengar, duduk terbaring, tangan tak, kaki duduk, mata tak nampak. Siapa main ni, siapa ni? Saya ni Abdullah bin Muhammad. Masya Allah. Saya dia tengok dia, tapi duk sebut apa? Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah bagi aku ni nikmat ni, ya Allah, lebih pada orang lain, dia sebut tu. Saya duk dengar Tuhan duk sebut alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah bagi nikmat lebih pada orang. Saya minta maaf, saya nak tanya, nikmat lagu mana ni? Lebih pada orang. Tengok keadaan aku ni, orang ni lebih lagi dia, dengan tangan tak ada kaki, dengan tak boleh bergerak, dengan mata tak nampak apa. Dia kata Allah nak kata apa lagi, sedangkan Allah bagi kat aku lidah yang sentiasa boleh berzikir pada Allah. Dia nampak tang lebih tu. Kalau kita meratih biar. Awak lah, pasal apalah Allah uji aku macam ni, ya Allah. Pasal apalah dosa aku ni, agaknya lagu tu lah. Syukur pada Allah ni, apa lagi yang aku nak syukur ni, Allah bagi aku lidah yang boleh berzikir pada Allah.
Dan Allah kurniakan kepada aku ni nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nikmat ada seorang anak yang boleh tolong aku. Baik anak aku ni, bagi aku makan, suap aku makan, tolong aku sebagainya. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dah 3 hari tak balik anak aku ni. Aku pun tak tahu kat mana dia pergi. Boleh tak tolong pergi cari Sat? Dia pakai baju sekian-sekian, badan dia macam ni sekian-sekian. Kata tak apalah Sat, saya pergi cari. Dia pun keluar. Elok dia keluar tak jauh daripada rumah tu, dia tengok tu ada berapa ekor singa ke apa binatang buas tengah duk macam berempun-berempun kat tu. Dia pun pergi juluh-juluh tengok pada jauh. Tengok-tengok. Sebiji macam yang pakcik tu cerita anak dia pakai baju apa, badan lagu mana. Rupanya mati dah anak dia tu, kena baham dengan binatang buas. Dia tu nak balik, dia nak cerita lagu mana kat kawan ni. Apa aku nak cerita tu? Dia kata, kamu kenal tak Nabi Ayub? Dia tanya, dia mula conversation dia dengan, kamu kenal tak Nabi Ayub? Dia kata kenal Nabi Ayub. Macam mana Nabi Ayub ni seorang Nabi yang terkenal dengan banyak bersyukur. Apa yang berlaku pada Nabi Ayub? Nabi Ayub ni Allah bagi dekat dia nikmat, kekayaan, anak pinak banyak, harta benda banyak. Tiba-tiba Allah hilangkan semua tu. Sekali je hilang. Main dengan penyakit, dengan anak-anak dia, dengan mana dia mati, dengan ni Ustaz cuma harta benda dia hilang habis semua. Apa yang Nabi Ayub buat? Nabi Ayub bersyukur. Syukur dia. Apa yang kamu nak cerita kat aku ni? Dia kata, dia perasan dia duduk apa. Apa yang kamu nak cerita kat aku ni sebenarnya? Dia kata, aku nak beritahu kat kamu bahawa anak kamu dah meninggal, dibaham oleh binatang buas. Alhamdulillah. Tu dia keluar, alhamdulillah. Pasal apa alhamdulillah ni? Pasal apa alhamdulillah ni? Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa alhamdulillah? Dia kata, Allah pelihara anak aku tu, anak aku anak baik, Allah pelihara dia. Nanti kalau panjang usia dia, mungkin nanti dia akan melakukan kemaksiatan apa semua, Allah matikan dia dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Apa lagi yang aku nak kata melainkan alhamdulillah. Ya Allah. Nanti yang saya lihat semua. Jadi itu nak cerita macam mana Allah mensyaimat orang yang sentiasa mensyukuri segala nikmat yang dia ada. Nanti yang saya lihat semua. Jadi waktu kita hidup kat muka bumi ni, Allah akan menyediakan segalanya untuk kita. Kehidupan kita dapat menikmati kehidupan kita dengan sempurna. Dia bagi rezeki yang tak putus sampai ajal dia. Diberikan pula dengan hati dan akal fikiran, penglihatan, pendengaran. Kita dapat berfikir, dapat bertindak, berikhtiar. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma satu je yang Allah minta, bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kat dia. Macam mana nak mensyukuri nikmat tu? Nombor satu, buat taat. Itu nikmat. Nombor satu, buat taat. Yang kedua, tinggal maksiat. Itu untuk bersyukur. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiganya, melafazkan kesyukuran dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini 3 cara bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina. Yang tu yang Allah minta. Tuan-tuan. Dan kehidupan manusia di muka bumi ini akan berterusan sampai tiba ajal dia. Bila tiba ajal dia, datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawa dia. Waktu inilah yang kita sebut sebagai berlakunya kematiannya. Kita semua pun takat ni lah, kita pun duk berhenti tang ni lah, kita pun duk tengok yang ni je lah. Sebab yang dulu kita dah lupa dah, kita dah tak ingat. Tang ni yang kita nampak pun zahir. Yang kawan-kawan kita ada yang pindah pergi sana dah, pindah pergi alam lagi satu, dan dia pun tak balik cerita kat kita macam mana keadaan dia kat sana. Dan kita pun tak tahu. Dekat kita ni alam barzah dan alam akhirat ni sekadar ilmu yakin saja. Keyakinan atas ilmu je yang kita dengar. Kita pun tak tahu lagu mana berat, lagu mana susah, lagu mana payah, lagu mana senang, lagu mana nikmat, kita tak tahu. Pasal kita takat dengar ya. Rasa ada lagi. Benda dengar ni bukan merasa. Betul tak ni? Tapi ada orang yang telah dia dah bukan sakat ainul yaqin dah, dia dah haqqul yaqin lah. Bukan sakat keyakinan atas tengok, keyakinan dia atas rasa dah. Bila orang dah pindah kat sana. Jadi peringkat berikutnya, kehidupan kita yang berikutnya ialah namanya alam barzakh. Ya, alam roh, alam dunia, alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 100.
dan di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka akan tetap tinggal padanya sehingga hari mereka dibangkitkan semula, iaitu hari kiamat. Duduklah tang tu, alam barzakh tu. Alam barzakh tu nanti ada time-time dia cerita tentang alam barzakh. Peringkat kelima, kehidupan yang kelima, kehidupan di alam akhirat. Saya sebut lepas daripada semua kehancuran bumi, kehancuran alam ni, semua manusia akan berhimpun semula, bangkit daripada kubur masing-masing. Allah sebut berulang-ulang dalam Al-Quran cerita tentang alam ini akan musnah bila sampai waktu dia. Bintang-bintang, planet-planet, gunung ganam, bukit bukau, pokok-pokok, bangunan, binatang, semua akan hancur. Dan selepas hancur tu semua, Allah akan membangkitkan semula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah akan bangkitkan semula. Bila bangkitkan semula, waktu itulah disebut sebagai darul akhirah, yang ni negeri akhirat. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 15-16 Allah sebut, kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati, kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Akhirat ni tempat terakhir dah. Tak ada lagi alam yang main lepas pada tu. Salli ala Muhammad. Di situ manusia akan kekal, dah tak mati-mati lagi dah. Dan ending dia, penghujung dia sama ada jadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahum wa la'ibun. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hawai lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan ingatlah, sama Allah sebut, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, tidak lain hanyalah hiburan dan permainan saja. La'ibun walahun, main-main tipu daya aja. Itulah kehidupan kita kat dunia. Dulu waktu kecil-kecil, pergi belakang rumah, kutik-kutik daun pokok bunga mak, buah dalam tempurung kelapa, potong. Salih Syamat pakat main masak-masak. Duduk belakang rumah, susun buat pondok-pondok kayu, main pondok-pondok. Lepas tu panggil pula sepupu kita main ni, panggil pula kawan kita sebelah tu, kahwin, jadi kahwin pula. Kahwin pula pakat main pagi-pagi apa semua. Lepas tu makanlah sayur-sayur tu yang masak kenduri tadi ni, yang daun-daun pokok mak tu semua tu. Makan apa semua. Teringat tak teman tu? Dua saat mak panggil, "Hai, balik oi, buat apa tu?" Balik dah rumah masing-masing. Yang tadi ni buat apa tu? Main-main. Yang balik ke rumah tu, baliklah kepada kehidupan sebenar. Mak dia duduk pegang rotan. Buat apa tadi? Wow. Mantap. Tuan-tuan salih ala Muhammad. Tuan-tuan, itulah kehidupan kita main-main kat dunia ni. Kalau sampai waktu ni nanti baru balik, baru jumpa inilah kehidupan kita yang sebenar-benar ni. Allah sebut la'ibun walahun, main-main. Salih alaihi Muhammad, tipu daya aja ni waktu ni. Main-main ni akan ada apa? Salih alaihi Muhammad. Kalau sedangkan Allah sebut, Allah Muhammad, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kalaulah mereka mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 64. Ayat 64. Jadi menurut ulama tafsir, hari akhirat merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya kerana dia akan berkekalan untuk selama-lamanya dan tidak akan berhenti dan tamat lagi. Adapun kehidupan di dunia ni dia sementara, dia sat saja sampai waktunya dia akan berakhir. Sebab itulah Allah umpamakan kehidupan dunia ni macam main-main dan tipu daya saja. Jadi lepas kehidupan kita kat dunia ni nama apa? Alam barzakh. Alam barzakh ni Allah cerita dalam Quran. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka akan tinggal dalamnya sehingga hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 1 yang kita baca tadi ni. Alam barzakh ini adalah satu alam yang akan semua lalui selepas umur mereka waktu hidup kat dunia ni habis.
Alam ini panjangnya sampai nanti kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dan dihimpunkan di mahsyar. So masing-masing akan duduk pada tempoh yang sesuai dengan kematian dia, tapi bangkitnya serentak. Ada orang mati dulu, lama lah duduk lagi. Lama, nanti bangkit serentak, semua akan bangkit sekali. Ada orang yang ujung, oh untunglah orang ujung-ujung, dia duduk tak lama. Daripada tempoh kiamat sampai tempoh hari kebangkitan, kehancuran dengan hari kebangkitan, tu sendiri pun tak tahu berapa panjang masa dia. Bukan cerita hari ni kiamat esok bangkit, tak. Entah berapa ribu tahun lagi tempoh tu, tak tahu. Allah saya mengetahui. Tetapi walau panjang dan pendek waktu dia duduk di alam barzakh, rasanya berbeza mengikut pada amalan waktu hidup kat dunia. Ada orang dia rasa tempoh dia duduk di alam barzakh sekira-kira macam 2 rakaat sembahyang aja, lalu dia pun bangkit. Dia duduk dalam kenikmatan tu, dinampakkan kepadanya nikmat, nampak pintu syurga, angin daripada syurga dah masuk, dia hampak permaidani indah daripada syurga ni, dia seronok, luas, sejuk mata memandang, sampai dia kata kat malaikat, boleh tak saya nak balik rumah Hasan, nak pergi bagi tahu kat anak, isteri semua, keluarga semua, jangan duk risau tentang saya ni, saya duduk dalam nikmat ni. Nikmat tu lagi hebat pada nikmat kat dunia ni. Permaidani tu bukan dia beli kat nilai 3. Permaidani permaidani syurga yang kita tak pernah tengok dengan mata. Dia dapat kenikmatan yang dia tak pernah rasa waktu hidup kat dunia dulu ni. Dia diberikan rezeki daripada Allah, angin daripada syurga. Syurga ni bukan tunggu masuk, tengok pun nikmat dah. Dan dia dah tengok nikmat syurga waktu dia dalam kubur lagi. Ada orang dia sedap dan lazat, Allahumma salli ala Muhammad, sedap dan lazat bagi dia semayang waktu hidup dunia ni, lazat, sedap, maka dia boleh semayang kat dalam kubur, kata ulama. Sebab Allah akan kurniakan kepada dia apa yang dia suka kat dunia dulu ni. Dia boleh tak ya Allah nak minta semayang, pasal apa? Semayang tu nikmat sangat kat dia. Disebabkan dia dapat nikmat, maka dia boleh buat benda tersebut dalam kubur dia. Sebagian ulama sebut macam tu. Dan Ustaz sebab maka seronok dia duduk kat dalam, seronok. Dia boleh tak nak minta balik sad abang kat keluarga tu? Kalau bagi balik jenuh kat kita lah. Terkejut dia tengok mau siapa balik pula dah. Dia bila dia duduk di alam roh, dia tak boleh balik dah. Dia tak balik dah. Tapi kita boleh bertemu. Kita boleh bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia. Macam mana bertemu tu? Bertemu dengan maksud roh bertemu dengan roh boleh. So maksud waktu dia tidur, roh dia bertemu dengan roh orang yang telah meninggal dunia. Lepas tu boleh berjumpa. Lepas tu kadang-kadang kita berjumpa, mimpi jumpa dengan mak ayah kita yang telah meninggal, ayah kita telah meninggal. Tengok pula dia berpakaian hijau cantik. Tu dia antara pakaian di syurga warna hijau. Lepas tu ulama-ulama sebut kalau mimpi jumpa orang yang memakai baju hijau ataupun jubah hijau, waktu dia duduk tu tanda baik kat dia. Ada tengok keadaan teruk, selekeh, nampak macam teruk. Tu dia perlukan bantuan kita apa-apa. Ada benda yang tak selesai kot waktu hidup kat dunia dulu ni. Ada pertolongan-pertolongan yang dia perlukan. Maksudnya boleh bertemu roh dengan rohnya, boleh. Adapun dia balik roh macam dipercaya oleh sebahagian daripada penganut-penganut agama lain tu tak berlaku dalam agama Islam. Sampai dia sambut 3 hari tu, sambut buah lampu-lampu kat tepi jalan tu bagi tahu balik jalan ke rumah dia. Lepas tu dia takut hantu-hantu duk kacau roh tu, dia pergi buat konsert, buat stage tinggi tu, panggil penyanyi-penyanyi pakai tak cukup kain ni, tong bagi syaitan hantu-hantu ni semua duduk tengok. Lepas tu tak ada orang tengok kalau kita duduk, betul kan? Tengok, mana ada orang duduk perhati, adalah 2-3 orang duduk atas motor dia rokok duduk tengok. Dah pakai seksi sangat aku tengok pi lah, dia kata tu. Tapi tujuan itu bukan nak raikan orang-orang tu, dia nak bagi hantu-hantu bergaduh tengok supaya jangan duk kacau roh-roh yang nak balik ke rumah masing-masing. Dia ada 3 hari dia balik. Lepas 3 hari tu betul ada perayaan ni, dia dekat Jepun pun ada, dia panggil Bon Odori tu, yang pergi sambut kat stadium 30,000 orang ambil tu, yang orang Melayu pun pergi sekali, entah apa-apa tu. Jadi sebab tu kepercayaan dia roh balik, tak, orang Islam tak ada. Dia duduk di satu alam yang lain, nama alam roh. Jadi dia duduk alam barzah. Saling alam sama. Dan
Kalau dari segi bahasa, barzakh ni maksud sesuatu yang dipemisah di antara dua benda. Di antara dua, satu ni bahagian ni dengan bahagian ni, jadi tembok tengah-tengah tu dia panggil barzakh. Dinamakan alam selepas mati sebagai alam barzakh kerana alam tersebut menjadi pemisah antara dua alam, iaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebut tadi, bila orang tu dia dapat nikmat, dia kata boleh tak nak balik rumah Ustaz, nak beritahu kat ahli keluarga dia. Malaikat kata apa? Tidurlah, tidur kamu, rehat. Tidur ni macam tidurnya pengantin malam pertama, kata Nabi, gambarkan. Macam mana pengantin malam pertama tidur? Mana ada tidur? Nak tidur lah, kalau ada पैसा tidur seorang-seorang, tiba-tiba ada orang sebelah. Ya, orang gelisah lagi. Macam tu lah, nak tidur lagi, macam-macam lah, nak sembang lah, nak apa, dia excited, dia seronok. Nyenyaknya tidur mungkin, sehingga dia tidur itu dalam keadaan dia berasa sallallahu alaihi Muhammad, tempoh dia yang panjang itu sekadar-kadar dia rasa dua rakaat semayang dia, tempoh dia sekejap ya, sekejap tu sama dah habis dah. Pasal apa? Duduk dalam kenikmatan. Kalau kita duduk dalam nikmat, kita rasa sad, duduk rasa nikmat, tambah-tambah nikmat pun nikmat melihat syurga, nikmat duduk pada permadani syurga, seronoknya nikmat. Dia kata macam sad sangat pasal seronok. Cuba benda susah, benda payah, benda sakit, benda seksa, rasa lama kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Aqidatul Mu'min, alam barzakh ini dapat diibaratkan sebagai alam perhentian dan penantian sementara menunggu tibanya akhirat bagi orang-orang yang telah mati dan berpisah dengan dunia. Di alam barzakh ini roh-roh dihimpunkan sehingga sampai waktunya nanti berlaku kiamat, di mana dia akan dipertemukan kembali dengan jasadnya. Di alam barzakh ada nikmat bagi orang beriman dan yang beramal soleh, dan terdapat azab bagi orang kafir, munafik dan kaki maksiat. Sebab itu orang yang soleh mereka akan berasa gembira menempuh alam baru ini. Adapun orang kafir, mereka amat benci berada dalam alam tersebut dan meminta seboleh-bolehnya agar dikembalikan ke dunia. Namun Allah menetapkan bahawa setiap manusia yang mati dan masuki alam barzakh tidak akan dapat kembali ke dunia lagi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Kemudian sesudah golongan orang kufur ingkar itu, kesudahan golongan orang kufur ingkar itu ialah apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku sallallahu alaihi wasallam untuk buat apa ni? Buat a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat amal soleh waktu hidup kat dunia nanti. Dia minta macam tu sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada dah. Surah Al-Mu'minun. Jadi alam barzakh ni kita selalu sebut sebagai alam kubur. Sebab kita ni duk kaitkan dengan tu, nampak benda kubur tu. Tapi apa yang mengaitkan alam kubur ini taklah bermakna bahawa orang yang ditanam dalam kubur itu maksud dia duduk di alam, ditanam dalam alam barzakh. Tetapi sebenarnya dia menempuh satu alam yang lain. Lepas tu tak usah duk cari, pergi korek-korek tengok mana nak tengok kapet daripada permadani daripada syurga. Memang tak nampak lah, sebab bukan jasadnya duduk kat alam tu, rohnya duduk pada alam yang lain yang sedang menerima kenikmatan ni, kita tak nampak. Kita panggil saja alam kubur sebab kita dirujuk kepada tu kubur yang tempat kita tanam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak kira macam alam kubur itu alam barzakh, macam mana orang yang mati hanyut yang tak berjumpa? Macam mana orang yang mati jadi abu terbakar tu ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu selagi nak berjumpa dengan mungkar nakir dan sebagainya, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi maka semuanya itu berlaku di alam barzakh. Jadi hikmah adanya kehidupan dan kematian sebagai penutupnya, tuan-tuan sekalian, Allah SWT, maka kita kena ingat bahawa setiap yang hidup mesti akan mati. Tak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya. Dulu Fir'aun dia buat satu dia panggil apa, benda lah, macam minuman dia, makanan dia, apa semua, dengan tujuan dia nak hidup selama-lamanya. Dan saya tengok dalam National Geographic, waktu tu dia banyak guna mercury. Dia ingat kata benda tu boleh buat dia jadi ni.
end up-nya dia lebih merosakkan dia lah sebagainya. Saya Muhammad bagi kesan yang buruk pada tubuh badan. Dan Allah takdirkan kepada Firaun ni sampai penyakit pun tak ada. Oh, dia tak ada lah, bersin pun tak. Nak abang kita sihat walafiat. Sampai dia berasa macam, dialah ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia sampai berasa dia macam tu. Kemudian dia buat satu cerita ataupun dia dapat dengan bimbingan-bimbingan, dia menyatakan bahawa orang depa ni depa tak akan mati, depa akan melalui satu proses yang dia buat ukiran-ukiran tu dekat depa punya, Allahumma salli apa, dekat depa punya kaligrafi yang depa buat, depa ukir dekat piramid depa tu, jalan untuk depa menuju ke alam lagi satu sebagainya. Orang sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat bahawa semua manusia akan mati bila ajal dia sampai. Hakikat dia amat jelas dan tak perlu untuk kita persoalkan lagi. Tak ada orang yang nak boleh persoalkan. Yang menimbulkan persoalan ialah pasal apa Allah menetapkan dalam perjalanan kehidupan manusia ada kehidupan dan ada kematian. Sedangkan boleh saja Allah nak menetapkan salah satu daripadanya saja jika dia mahu. Boleh je dia buat hidup sampai bila-bila. Boleh tak dia nak buat kita semua dua alam akhirat, dua syurga siap-siap semua boleh je. Saya sempat. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, maka persoalan ini Allah telah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tuhan telah mentakdirkan adanya mati dan hidup bagi kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Dia maha berkuasa untuk membalas amal kamu, lagi maha pengampun, yakni bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa Dialah Tuhan yang menetapkan kematian atas kehidupan bagi setiap manusia. Manusia pada asalnya tak ada, macam matilah kita kata, kemudian hidup kat muka bumi, kemudian dimatikan balik bila sampai ajal dia, kemudian dihidupkan kembali dekat akhirat nanti. Yang kita faham bahawa Allah mentakdirkan kehidupan bertukar ganti antara hidup mati ialah untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang paling taat, paling berbuat kebaikan di muka bumi ini. Dan kehidupan kita di dunia ni semata-mata adalah tempat ujian, dan akhirat nanti untuk tempat untuk kita menerima sebarang keputusan. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, maka pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan sekalian ialah sallallahu alaihi Muhammad, apa yang kita boleh buat ni tuan-tuan, apa yang kita buat dalam kehidupan dunia ni semua ada timbang kira yang di akhirat. Ini tempat test kita, tempat test, tempat ujian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ni tuan-tuan, Allah sentiasa memberikan kepada kita bimbingan, Allah memberikan kepada kita kebaikan, Allah sentiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita sentiasa duduk dalam kebaikan. Baik, saya nak sambung sikit lagi sebelum kita nak tutup. Saya Allah Muhammad tentang malaikat maut dan sakaratul maut. Malaikat maut dan sakaratul maut. Malaikat maut ni tuan-tuan, dia salah satu dia makhluk Allah. Allah sebut tentang dia dalam surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malakal maut, malaikatul maut. Ini yang Allah panggil, Allah namakan dia, nama dia malaikat maut. Sallallahu alaihi Muhammad, yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Surah Sajdah ayat 11. Malaikat maut ni dikenali juga dengan nama Israel. Jadi yang bermaksud Abdul Jabbar. Israel ini bermaksud Abdul Jabbar, yakni hamba kepada Tuhan yang maha memaksa. Malaikat maut atau Israel ini dalam sebahagian kitab digambarkan sebagai seorang malaikat yang besar, menggerunkan dan sungguh menakutkan. Kepalanya di langit paling atas dan dua kakinya di bumi paling bawah. Wajahnya bertentang dengan Lauh Mahfuz. Makhluk-makhluk berada di antara dua matanya. Dia mempunyai pembantu-pembantu sebanyak bilangan orang-orang yang mati. Jadi
yang ditugaskan. Lepas tu kita tengok ni tahun ni mati, ramai-ramai sekali. Macam mana malaikat maut buat kerja tu sekali? Dia ada pembantu-pembantu dia yang buat kerja tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi malaikat maut ni bukan hanya ditugaskan untuk cabut nyawa manusia saja. Semua makhluk Allah yang lain pun terdiri daripada para jin, para malaikat, bahkan binatang-binatang besar ke kecil ke. Semut-semut yang kecil tu pun ada malaikat maut yang cabut nyawa dia. Kita nyamuk mai pak, malaikat maut mai cabut nyawa dia. Kan? Saya Muhammad. Complicatednya penciptaan nyamuk tu sangat detail tau. Di ayat liak dia saja ada chemical yang umpamanya bius. Waktu bila dia tu kita akan berasa. Lepas tu bila dia cabut, dia tinggal, kita gatai. Kan kok sangat detail penciptaannya. Tengok ni bang. Saya ada post dekat baca detail tu, dahsyat betul. Dia main pak, kita nampak tu ya. Subhanallah, malaikat mau cabut nyawa dia. Jadi subhanallah saya Muhammad. Tapi jangan duk sayang pula lagi, dia main orang kita baby kat dia ni. Kesian pula kat dia tu. Jadi dan termasuk diri dia sendiri. Dia boleh cabut nyawa diri dia sendiri. Sampai ajalnya dicabut oleh Allah. Bukan saya Muhammad. Namun ada ulama yang berpendapat bahawa malaikat maut ni bila sampai ajalnya, dia sendiri nyawanya ajalnya akan dicabut oleh Allah, bukan dicabut oleh dirinya sendiri. Baik, sakaratul maut tu pula apa? Sakaratul maut, Allah berfirman dalam Quran, wajaat sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada orang yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang selalu engkau mengelak daripadanya. Surah Qaf ayat 19. Apa maksud sakaratul maut? Sakarat ini maksudnya payah, sengsara, berat. Jadi kalau sebut sakaratul maut ialah kepayahan dan kesengsaraan yang mencengkam manusia dan menguasai akalnya ketika dia hampir mati. Kepayahan ini akan dirasakan oleh semua manusia, sama ada mukmin ataupun kafir. Termasuk yang akan merasainya ialah para nabi dan para rasul. Cuma kepayahan yang dirasakan oleh orang kafir akan lebih berat. Dan kita tengok dia duk terbaring macam tu, macam tak ada apa-apa, tahu mati. Dia tak ada sakaratul maut, ada untuk dia, cuma kita tak nampak. Sebab yang berhadapan dengan sakaratul maut itulah roh dia. Macam mana siksanya kita tak tahu. Dalam hadis disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW ketika hampir-hampir dengan kematian baginda mencelupkan dua tangannya dalam air, dalam bekas, lalu menyapu muka dia sambil kata, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Dia kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah, sungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya, yakni kepayahan dan kesengsaraan. Kemudian Nabi SAW meluruskan tangannya ke atas sambil berkata, firraqiqil a'la, kepada teman yang paling tinggi, firrafiqil a'la, sehinggalah baginda wafat dan tangannya pun jatuh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika sakit itu baginda berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk berhadapan dengan sakaratul maut ni. Itu Nabi minta. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ma aqbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok saja kesakitan yang dihadapi oleh Sayyidina Nabi SAW pada ketika hampir kematiannya, maka Sayyidina Aisyah pun berkata, aku tidak merasa iri hati pada seorang yang melihat dengan kematiannya yang mudah setelah aku lihat betapa beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dapat kita fahami daripada perkataan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni, kepayahan yang dirasakan ketika hendak mati tidaklah menunjukkan kepada kematian yang tidak baik, kerana Nabi SAW sendiri merasakan kepayahan tersebut. So jangan kita nilai tengok ada orang macam teruk sakit, oh dia ni dosa banyak ni, nampak teruk sangat ni.
berapa lama duduk lagu ni, tak tahu. Salih Azim Muhammad. Itu juga kematian yang mudah tidaklah menunjukkan bahawa seseorang itu mulia di sisi Allah, kerana jika tidak, pasti Rasulullah SAW yang paling layak mendapat kemudahan. Tengok orang muda mati elok-elok, oh eloknya mati dia, mudahnya, oh dia ni mesti orang baik. Tak boleh kata lagu tu. Sebab kita tengok kata Ibnu Arabi, dia sebut macam mana, sesungguhnya Allah dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya boleh meringankan keluarnya roh dan boleh memayahkannya, bergantung kepada keadaan hambanya. Allah memayahkan keluar roh ada kalanya sebagai satu azab, dan itu bagi orang kafir. Ada kalanya sebagai kafarah, dan itu adalah bagi orang mukmin yang berdosa. Tengok teruk payahnya, dia orang mukmin. Mungkin waktu tu Allah nak kafarahkan semua dosa dia, balik depan Allah dalam keadaan dia tak ada Allah langsung. Dan ada kalanya sebagai hujah kepada makhluk. Ada kalanya adalah untuk mengangkat darjat dan menambahkan kebaikan, dan itu adalah bagi para wali. Tengok teruk siapa Allah nak angkat darjat dia. Dan ada kalanya sebagai hujah kepada makhluk dan juga sebagai contoh dan qudwah, dan itu sebagaimana kepayahan yang dihadapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan, beberapa benda yang kita bincang pada hari ini, mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat untuk kita semua, mudah-mudahan jadi kebaikan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap pada Said Syamad. Semoga penyampaian saya ini memenuhi kepada hajat pihak sahabat Said Syamad pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita sendiri pun istiqamah Said Syamad sebagai pencinta Al-Quran, insya-Allah, sehingga ke akhir hayat. Dan mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah, sebab cintanya kita kepada Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Quran, kerana Quran akan menjadi syafaat kepada sahabat-sahabat dia nanti di yaumul qiyamah. Kalau sahabat Quran ni, ashabi ni, maksud sahabat ni orang yang rajin muamalah dengan Quran. InsyaAllah.